yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita masuk hadis yang ketiga atau yang keempat. Hari ini hadis yang ketiga ke yang keempat hari ini, bab taqwa. Doa ni kita baca dah ke minggu lepas? Oh, yang keempat. Okey, doa kita dah baca dah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dah kan dalam kuliah minggu lepas. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Oh ya, dah baca minggu lepas. Yang baca dalam kitab minggu lepas. Yang amal tak? Ni mic siapa yang belum off lagi ni? Mic siapa ni? Dah okey dah. Tolong off kejap mic. Nanti bila kita nak tanya soalan ke, nak respon ke, on balik. Mute. Sekarang ni mute. Okey. Kita baca hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa rawahu Muslim. Dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang telah bersumpah dengan nama Allah tidak akan berbuat sesuatu, kemudian ia berpendapat sekiranya ia berbuat apa yang telah disumpahkan tidak dilakukan itu lebih dekat kepada takwa, maka harus merubah sumpahnya dengan menebus sumpahnya, iaitu membayar kafarah sumpah itu, kemudian dikerjakan apa yang dipandang lebih dekat kepada takwa. Boleh faham tak hadis ni? Ini kita masih lagi dalam bab takwa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sesiapa yang bersumpah dengan nama Allah, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillah minha falyati taqwa. Saya rasa kalau ada terjemahan lain pasti lain dengan ayat yang saya baca sekarang. Sekarang saya baca terjemahan dulu. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang telah bersumpah dengan nama Allah tidak akan berbuat sesuatu, kemudian ia berpendapat sekiranya ia berbuat apa yang telah disumpahkan tidak dilakukan itu lebih dekat kepada takwa, maka harus merubah sumpahnya dengan menebus sumpahnya, iaitu membayar kafarah sumpah itu, kemudian dikerjakan apa yang dipandang lebih dekat pada takwa. Ini terjemahan versi kitab ni. Sebenarnya ada terjemahan yang lebih ringkas. Yang ni betul. Ada tak terjemahan versi yang lebih ringkas? Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, kemudian melihat selain daripada sumpah itu lebih dekat pada takwa, hendaklah dia melakukan yang dekat dengan takwa itu. Ada tak wording yang lain daripada yang saya baca tadi? Yang saya baca ni panjang. Siapa yang telah bersumpah dengan nama Allah tidak akan berbuat sesuatu, kemudian berpendapat sekiranya ia berbuat apa yang telah disumpahkan tidak dilakukan itu lebih dekat pada takwa, maka harus merubah sumpahnya dengan menebus sumpahnya, iaitu membayar kafarah sumpah itu, kemudian dikerjakan apa yang dipandang lebih dekat kepada takwa. Ni ayat kefahaman dah. Ayat dia sekali dengan elaborate dah. Sekali dengan syarah makna hadis dah. Kalau terjemah word by word, siapa yang bersumpah dengan nama Allah dengan sesuatu perkara
kemudian dia melihat bahawa ada perkara lain yang lebih dekat kepada takwa, maka hendaklah dilakukan perkara lain tadi. Dia tidak tunaikan sumpah dia, tapi dia kena bayar kafarah sumpah. Okey. Dalam Islam, bersumpah, cara bersumpah hanya dengan nama Allah, wallahi, wabillahi, watallahi. Apa yang Kak Maziah tulis ni, barang siapa bersumpah lalu menjumpai amal yang lebih diredai Allah dari amal yang dia sumpahan, maka hendak dia melakukan amal yang diredai itu. Okey, beginilah maksud hadis ni. Kalau kita bersumpah nak buat satu perkara, kemudian kita dapati ada perkara yang lebih dekat dengan takwa, maka kita kena buat perkara yang lebih dekat pada takwa itu. Jadi kita langgarlah sumpah. Bila langgar sumpah, kena bayar kafarah. Sekarang ni kita masuk sikit bab bersumpah. Bersumpah hanya dengan nama Allah. Haram kita bersumpah dengan selain Allah. Demi ibuku, demi ayahku, demi anak dalam kandungan ini. Tak boleh. Kita tak boleh bersumpah dengan makhluk. Bersumpah hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Ataupun warabbil Ka'bah, demi Tuhan Kaabah ini. Itu bersumpah. Tak boleh. Kalau bersumpah dengan selain pada Allah, dosa, haram. Yang kedua, kalau bersumpah, aku bersumpah tak nak bercakap dengan jiran, maknanya dia bersumpah memutuskan silaturahim. Lalu dia mendapati ada perkara yang lebih dekat kepada takwa. Iaitu apa dia? Memaafkan jiran, jaga silaturahim. Dia dah bersumpah tak nak bercakap dengan jiran. Sebab jiran ni kucing dia selalu berak kat rumah kita. Berak sokmo. Bila pelihara kucing, biar berak kat rumah jiran, rumah kita. Kita pun nak marah sangat kat jiran sebab bosan dah basuh tak kucing dia. Aku bersumpah wallahi takkan bercakap dengan jiran. Tapi kita dapati bahawa kita bersumpah itu perkara tak betul. Yang lebih dekat kepada takwa ialah kita bersilaturahim. Bak kucing tu salahlah jiran tu. Beritahulah dia elok-elok. Tapi bersumpah tak nak bercakap, kita pun cancelkan sumpah tersebut. Kita bayar kafarah sebab kita jumpa ada yang lebih bertakwa. Seorang ibu nak marah sangat ke anak. Anak duduk KL, tak balik-balik lama dah. Lepas PKP pun tak balik juga. Mak kata aku bersumpah, aku takkan benarkan kau masuk lagi dalam rumah aku ni kat kampung ni. Kau baliklah bila pun aku bersumpah takkan izinkan kau. Jadi si ibu dah bersumpah wallahi. Lalu dia dapati ada yang lebih dekat kepada takwa. Itulah dia maafkan anak dia. Apa tak nak izin anak masuk rumah? Izinkan. Lalu dia telah langgar sumpah dia, dia kena bayar kafarah. Kafaratul yamin. Itulah seterusnya. Siapa walaupun dia dah bersumpah, saya bersumpah awak bagi bantuan saya 500, saya bersumpah saya akan undi awak. Awak beri bantuan kat saya RM500. Awak kata nak terima bantuan ni, awak kena bersumpah nak undi saya. Okey, makcik, saya nak bagi duit 500 ni makcik. Tapi makcik kena bersumpah undi saya. Makcik pun ambil 500 bersumpah. Saya bersumpah dengan nama Allah akan undi tuan. Tiba-tiba kita dapat tahu bahawa dia ni seorang penipu. Dia seorang pemimpin yang rasuah. Dia seorang pemimpin yang tak sayang Islam. Jadi kita tak jadi undi dia. Kita langgar sumpah tak? Langgar sumpah. Kita bersumpah dah kan, bayar je lah kafarah sumpah. Daripada kita bersekongkol dengan orang jahat. Daripada kita bersubahat dengan orang rasuah. Orang yang kalau dia jadi pemimpin, dia tidak jujur dengan amanah dia. Lalu kita pun bayar kafarah. Okey. Bagus soalan. Baru nak terang. Kak Azura tanya, bayar kafarah tu macam mana? Okey, ni bila kita langgar sumpah, dia ada pilihan dia. Ada 4 pilihan. Yang pertama, bebaskan seorang hamba. Zaman kita tak ada hamba dah. Yang kedua, beri makan hingga kenyang 10 orang fakir. Setiap orang tu beri makan.
10 orang. Yang ketiga, beri pakaian sepasang. Beri pakaian pada 10 orang fakir. Bebas hamba pilihan pertama. Ataupun beri makan pada 10 orang kenyang. Dengan makanan asasi lah. Bukan bagi wayu, bukan bagi steak. Makanan biasa, makanan asasi. Pilihan ni pilihan. Nak bebas hamba, nak beri makan pada 10 orang, ataupun nak beri pakaian yang lengkap pada 10 orang. Ataupun yang keempat pilihannya, puasa 3 hari. Ini pilihan. Itu kafarah. Ataupun berpuasa 3 hari. Ada satu kisah. Ini di negeri Arab lah. Ini kelebihan isteri yang cerdik. Isteri yang ada ilmu. Bagus isteri ni. Dia tengok suami dia nak hafal Quran. Suami dia nak hafal Quran. Dah 2 tahun dah. Slow sangat hafal. Suami dia cakap kat isteri dia, abang dah cuba ni nak hafal Quran tapi apa payahnya nak ingat. Isteri dia kata, bang, wallahi, kalau abang dapat hafal 30 juzuk dalam masa setahun lagi, tahun depan, wallahi saya akan izinkan abang kahwin seorang lagi. Suami dia hafal 10 bulan. Selesai hafal 30 juzuk. Motivasi tinggi punya. Suami kata, saya dah cukup 30 juzuk, dah khatam hafal, dulu awak bersumpah. Isteri dia kata, tak apalah bang, saya puasa 3 hari, saya bayar kafarah cancel sumpah saya tu. Ini kelebihan isteri yang ada ilmu. Tolong komen sikit, setuju? Allah Akbar, Allah Akbar. Ini bagus juga. Bila Amat setuju tu. Amat setuju tu. Isteri kata, tak apalah bang. Cancel lah sumpah saya tu bang. Saya puasa 3 hari. Dia pun puasa 3 hari. Settle masalah. Tiba-tiba je dengar boleh kahwin seorang lagi. Laju hafal Quran. Allah Akbar. Allah Akbar. Petang ni pun tiba-tiba hilang mengantuk dengar tu. Okey, jadi sekarang ni poin yang Rasulullah sebut, siapa yang bersumpah dengan satu perkara, lalu dia mendapati ada perkara lain yang lebih dekat kepada takwa, maka datangilah yang lebih dekat pada takwa itu. Batalkan sumpah, bayar kafarah, datang yang lebih dekat kepada takwa, walaupun dah bersumpah. Jelas Aku bersumpah tak akan jejak kaki rumah dia itu. Dia buat kenduri ke buat apa, aku bersumpah tak akan jejak kaki. Tapi subhanallah, menyambung silaturahim lebih baik. Dia pun cancelkan sumpah dia, dia bayar kafarah, silaturahim lebih utama, lebih dekat kepada takwa kalau dalam hadis ni. Dalam kes kucing tadi, kafarah tu bagaimana? Masih perlu pilih dari 4 cara tadi ke tu ustaz? Ya, pilih. Kafarah sumpah boleh pilih dalam kes kucing tadi. Tapi jiran yang pelihara kucing tu berdosa besar tu sebab menyusahkan jiran. Biarkan kucing kita berak ke rumah jiran. Itu salah tuan kucing. Tapi yang jadi mangsa tadi bersumpah nak putus silaturahim. Maka dia batalkan sumpah dia sebab menyambung silaturahim itu lebih dekat pada takwa. Bukan bermakna tak bersalah tuan punya kucing berak tu. Okey. Jadi ini poinnya ialah mana yang lebih dekat kepada takwa itu yang lebih diutamakan. Takwa masih lagi menjadi tonggak. Takwa menjadi pemutus dalam sesuatu perkara. Okey. Yang terakhir hadis dalam bab takwa, hadis yang ke-5. Saya nak minta siapa boleh tolong baca seorang hadis ke-5, buka mic tolong baca. Siapa boleh tolong baca? Boleh? Boleh.
Siapa boleh tolong baca nazar. Nazar tak boleh langgar, nazar kena buat. Nazar tadi kena buat. Tadi yang bersumpah tadi. Okey, ada siapa boleh tolong baca hadis yang kelima? On-kan mic, tolong baca. Ustaz, nak tanya, nazar tu kalau dia tak buat juga, macam mana kira? Nazar berdosa kalau dia tak buat. Oh, dia tak boleh bayar lah, tak ada macam kafarah lah. Kalau dalam bab nazar ni, Rasulullah sebut nazar ni daripada orang yang kedekut. Orang kedekut. Kalau anak saya dapat 5A, saya bernazar nak jamu orang kat masjid, nak belanja orang sini. Makna dia nak buat perkara kebaikan itu, dia nazar tu dia syaratkan pada Allah. Kalau Allah bagi saya sembuh penyakit ni, saya bernazar nak sembelih kambing seekor. Sepatutnya kita tak payahlah kita syaratkan pada Allah. Tapi kalau buat, valid lah, valid benda tu. Bila dah bernazar, sebut bernazar, wajib dia buat. Kalau tak buat, Dia ada jenis-jenis nazar tak Ustaz? Nazar yang dibolehkan ke, nazar yang tak dibolehkan ke? Yelah, kalau nazar perkara-perkara haram, tak boleh lah bernazar. Oh, contoh saya ada satu isu, sahabat saya tanya, dia nazar, dia tak nak makan apa entah. Tapi dia langgar juga. Dia makan. Macam mana tu Ustaz? Kenyang lah dia. Sekarang ni, makan apa tu? Adakah makanan yang boleh menyebabkan dia kait dengan bahaya pada penyakit dia ke? Tak ada. Dia saja je nazar tak nak makan benda tu sebab benda tu dia pernah terceret sekali ke macam mana. Allah alam saya. Nazar ni, nazar ni biasanya dia tu macam dalam konteks dia bersumpah tu. Aku tak nak makan dah ni, biasanya orang bersumpah macam gitu tu. Aku makan, aku cari beret 2 minggu duduk dalam tandas tak keluar. Jadi aku bersumpah tak nak makan dah. Dia pun langgar sumpah. Kalau nazar ni biasanya, kalau saya dapat benda ni, saya bernazar nak buat benda ni. Itu kebiasaan nazar. Kalau anak saya dapat 18A dalam UPSR, saya bernazar nak sembelih lembu 3 ekor. Kalau dapat ni, saya nak buat ni. Kalau yang cerit berit tadi, biasanya orang bersumpah. Aku bersumpah tak nak makan dah ni. Jadi, balik pada sumpah kita tadi, Nabi guna istilah, kamu bersumpah dengan sesuatu, opposite dia, kamu dapati yang opposite-nya itu lebih dekat pada takwa, maka datangilah yang dekat pada takwa ini dan bayar kafarah sumpah. Hadis yang kelima. An Abi Umamata Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. Ini hadis pada haji wada'. Ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada' dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di Hajjatul Wada' bersabda, bertakwalah kepada Allah, salatlah 5 waktu, puasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat hartamu dan taatlah kepada pemimpinmu. Nescaya kamu akan masuk syurga yang disediakan oleh Tuhanmu. Jadi sekarang ni poin yang Imam Nawawi bawa hadis ni dalam bab taqwa, iaitulah dia ambil petikan khutbah dalam Hajjatul Wada'.
khutbah dalam haji selamat tinggal. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali baginda berkhutbah, Nabi akan sebut ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Orang lelaki kalau dia pergi sembahyang Jumaat, khutbah menjadi rukun. Wajib khatib jadi rukun khutbah, kena sebut ittaqullah. Pesan supaya bertakwa pada Allah. Maknanya orang lelaki berapa kali setahun, berapa kali sebulan, tiap-tiap bulan 4 kali dengar, kalau 4 kali Jumaat. Orang lelaki biasa dengar tak ittaqullah, belum tidur masa tu kan. Baru intro khutbah, jadi masa tu belum tidur lagi. Ittaqullah tu biasa boleh dengar lagi. Kalau hak tengah-tengah tu lah yang tak berapa nak fokus dah. Kalau yang awal tu dengar lagi kot ittaqullah. Setiap kali khutbah wajib menjadi rukun. Jadi sebab inilah petikan Imam Nawawi bawa hadis ni, khutbah haji wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah pada Allah, salatlah 5 waktu, puasalah di bulan Ramadan, bayarlah zakat hartamu, taati pemimpinmu, nescaya kamu akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Poinnya nombor 1 sekali Nabi sebut pesanan supaya takwa. Bab yang seterusnya, fasal pada menyatakan yakin dan takwa. Yakin dan takwa. Yakin dan apa tu? Yakin dan Tawakal. tawakal. Apa beza yakin dan tawakal? Apa beza antara yakin dengan tawakal? Apa beza antara dua ni? Yakin ataupun tawakal. Apa bezanya? Yakin tu Yakin percaya Ustaz. Ha? Yakin tu percaya. Okey, tawakal tu? Tawakal percaya dan berusaha untuk membuktikannya. Lagi? Percaya dan berusaha membuktikannya. Dan berserah kepada Allah Dan berserah pada Allah untuk kejayaannya. untuk kejayaannya. Lagi apa lagi? Macam mana kita nak explain cucu kita balik, cucu kita 6 tahun, nenek, Nanny, I learn about tawakal and yakin. Boleh terang apa makna tawakal? Berusaha dan berserah pada Allah. Berusaha ke berserah? Berusaha dululah. Makna tawakal tu apa? Berserah pada Allah. Berserah pada Allah. Tapi kena usaha dululah. Ya. Dia senang gini makna tawakal ni. Ada tak sebenarnya tak ada lagi. Untuk mudah makna tawakal, ikatlah untamu kemudian tawakal. Boleh faham tak? Kuncilah grill rumahmu kemudian tawakal. Kuncilah gate kemudian tawakal. Makanlah ubat kemudian tawakal. Nak usaha dululah, usaha dulu kemudian serah kepada Allah. Usaha dulu kemudian serah pada Allah. Makan ubat kemudian tawakal. Cocoklah vaksin tu kemudian tawakal. Patuhilah SOP kemudian tawakal. Jumpa doktor, makan ubat kemudian tawakal. Itu kaedah dia. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut ikat untamu kemudian tawakal. Apa maksud ikat unta? Bila orang Arab dulu dia naik unta, bila dia parking unta kat mana-mana, dia tambat unta itu di pokok ke, ataupun dia ada satu alat egal yang pakai kat kepala bulat tu, dia lock. Bila unta duduk, kaki unta, bila unta duduk kakinya berlipat macam ni, duduk.
Orang Arab yang atas kepala bulat tu sebenarnya dia akan ikat di lutut unta tu. Jadi unta tak boleh nak gerak, tak boleh nak bangun. Jadi ikat dulu unta baru tawakal. Macam kita lah saya kata tadi. Kita kunci gerai rumah baru tawakal. Kunci pintu pagar baru tawakal. Kunci kereta baru tawakal. Bukan kita tinggal kunci tu di motosikal. Masuk surau, masjid, nak sembahyang. Mana kunci motor? Tu kat motor tu. Apa? Tawakal. Tu salah. Salah. Dia kena kunci motor, parking elok-elok, tawakal. Masuk sembahyang. Yakin? Yakin ni, yakin lah. Sebenarnya, yakin inilah yang menatijahkan tawakal. Yakin kita dengan pertolongan Allah. Yakin kita bahawa Allah lah tempat kita berserah. Yakin kepada Allah ini melahirkan jiwa yang boleh bertawakal kepada Allah. Tawakal ni asal perkataannya wakkala yuwakkilu, tawakal, mewakilkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik wakil. Sebenarnya apa maksud wakil? Cuba bayang seorang tokel besar bisnes. Berjuta-juta dia punya bisnes. Kena sign check, bayar supplier, bayar gaji, belanja keluar, dia tukang sign check. Tiba-tiba tokel besar ni nak pergi ke Mekah 20 hari. 20 hari lah dia ambil pakej mahal. Pergi 20 hari. Jadi siapa yang dia akan tinggalkan sebagai wakil untuk sign check? Sudah pasti orang yang dia percaya, orang yang akan bertindak untuk kebaikan dia. Inilah wakil. Wakil kita untuk jaga bisnes kita. Wakil kita untuk jaga anak-anak kita. Orang yang kita percaya, orang yang boleh buat. Allah Ta'ala beritahu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik wakil untuk kita tawakal. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah tu macam kita wakilkan, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Ustaz, saya nak pergi ke Mekah suami isteri Ustaz. Habis anak-anak saya tinggal kat atuk dengan nenek dia. Duit pun saya dah tinggal, saya dah pesan, saya tawakallah pada Allah. Jadi dia tidak tawakal pada nenek, dia tawakal pada Allah. Ikhtiar dia apa? Ikhtiar dia nenek sihat lagi boleh. Duit dia tinggal, itu ikhtiar. Ataupun nenek tak sihat dah, cari makcik dia, mak saudara dia, sebab naik pergi haji ni takkan nak tolak. Jadi dia nak buat haji. Kemudian dia carilah Allah, nenek tua dah, cari makcik lah pada anak-anak dia, adik kita ke adik suami ke, tolong jaga anak 20 hari ni, saya bagi duit, dia jaga. Mana itu ikhtiar. Lepas tu dia pergi buat haji, tawakal ala Allah. Serah pada Allah anak dia tadi. Bukan maksud tawakal ala Allah ni dia nak pergi haji, dia suami isteri pergi haji. Dah anak tinggal kat mana? Tinggal kat rumah seorang-seorang. Darjah 2 yang sulung, 3 tahun, 2 tahun. Tinggal kat mana? 3 beradik kat rumah. Atuk nenek dia kat kampung. Dah 3 beradik ni tinggal kat rumah. Sebab apa? Tawakal pada Allah. Salah tu. Salah. Dia kena cari nenek, kena cari pakcik, makcik. Tinggal duit, pesan orang yang boleh harap. Itu ikhtiar. Lepas tu dia pun terbang pergi ke Mekah. Tak nak fikir dah. Serah pada Allah dah. Aku nak fokus ibadat haji. Tu baru betul tawakal. Jelas. Maksud tawakal, dan tidak akan mampu nak bertawakal melainkan orang yang yakin. Kita baca Al-Quran dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ayat sebelum tu ada lagi, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ni orang munafik bila dikepung oleh tentera Ahzab, wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida.
Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ini ketika Madinah dikepung oleh tentera Ahzab, oleh tentera musuh, tentera Ahzab yang bergabung kepung Madinah. Orang kafir, orang munafik, mereka tak percaya. Tapi orang beriman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, apabila orang beriman melihat tentera Ahzab, orang beriman berkata, respon dia apa? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah apa yang Allah dan Rasulnya janji. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Benar janji Allah. Ini yakin. Keyakinan dia. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah bertambah pada orang beriman tadi, melainkan bertambah keimanan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi yakin tu para sahabat ketika Madinah dikepung, mereka bertambah keyakinan, pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan mereka boleh tawakal sebab mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang seterusnya Allah Taala berfirman. Mana yang belajar tajwid boleh tolong baca ayat ni? Siapa boleh tolong baca ayat ni sekali? Boleh tak tolong onkan mic? Tolong baca ayat. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa boleh tolong baca? Semua senyap. Buat sibuk tulis nota. Ustaz tanya suruh baca, tunduk. Saya boleh Ustaz Sorry. baca semua ya Ustaz ya? Sila. Mana siapa yang baca ni? Waqa'a saya Azura. Saya tak nampak. Tak apalah. Gambar Ustaz. Tak ada gambar. Tak apalah. Baca je. Baca ha. Waqala ta'ala alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin. Boleh tak baca dengan tajwid? Oh, baca tajwid. Okey boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Terima kasih Kak Azura. Ayat ni suasana selepas perang Uhud. Bila perang Uhud berlaku, kita tahu sejarah perang Uhud. Nabi letak tentera atas bukit untuk pemanah. Pusingan pertama tentera Islam menang. Yang duduk atas bukit tadi turun tengok harta ghanimah, tak nampak musuh dah patah balik, dia orang pakat turun nak ambil harta ghanimah. Lalu musuh Khalid Al-Walid Ikrimah bin Abu Jahal pusing dari belakang bukit, serang balik dari belakang, menyebabkan kucak-kacir tentera Islam, ramai yang gugur syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tercedera, tetapi Rasulullah guna strategi bertahan, naik ke arah bukit tempat tinggi sikit, Rasulullah bertahan. Dan tentera perang Uhud, tentera musyrikin tersebar persepsi qutila Muhammad, Muhammad mati dah. Jadi menyebabkan tentera musyrikin kata, oh Muhammad mati dah, mari kita balik je lah. Dia orang pun takut juga, dia orang balik.
Sebab tu saya sebut dalam perang Uhud, tentera Islam tak kalah, cuma ramai yang cedera. Bahkan ramai yang gugur syahid. Okey. Jadi, tentera musyrikin Mekah bergerak balik ke Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bergerak balik ke Madinah dalam keadaan ramai yang cedera. Tiba-tiba Rasulullah terfikir, dah dapat maklumat bahawa tentera yang nak patah balik ke Mekah tadi tu, tentera itu nak patah balik ke Madinah, nak serang Madinah balik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada sahabat-sahabat di Madinah, siapa yang ikut ke Uhud sahaja bangun, kita pergi kejar tentera musyrikin. Maknanya dia orang nak lari balik ke Mekah, kita pergi. Aku nak yang terlibat dengan perang Uhud saja, yang cedera pun bangun. Mari. Dan mereka bangkit dalam keadaan luka, berlumuran darah, pakat bangun dari Madinah tadilah, walaupun tengah sakit bangun. Untuk gerak tentera seolah-olah kejar tentera musyrikin yang nak lari ke Mekah. Ini dipanggil Hamra'ul Asad. Perang Hamra'ul Asad. Mana perang psikologi. Orang yang bawa balik perang Uhud, walaupun cedera, bangun balik. Dengan darah lagi ada, bangun balik. Nak lawan lagi. Menyebabkan musyrikin ketakutan dan mereka cuba berkumpul untuk serang balik Madinah. Tapi bila dapat maklumat tentera Muhammad datang ke arah mereka, mereka cuba psycho orang Madinah. Mereka kata, cuba beritahu ke Muhammad bahawa kita sedang berkumpul ramai, kita nak serang balik Madinah. Ayat ni pun turun. Ayat ni turun. Para manusia berkata kepada orang-orang yang beriman itu, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk melawan engkau semua. Oleh kerana itu takutlah kepada mereka. Tetapi hal itu makin menambah keimanan mereka. Mereka menjawab, Allah cukup menjadi pelindung kita dan sebaik-baik yang dijadikan tempat bertawakal. Kemudian mereka kembali dengan mendapatkan kenikmatan dan keutamaan dari Allah. Mereka tidak terkena suatu halangan pun dan mereka mengikuti keredaan Allah itu dan mereka mengikuti keredaan Allah itu memiliki keutamaan yang agung. Ayat ni nak cerita tentera yang pergi perang Uhud balik ke Madinah, cedera, luka, baru nak rawat. Rasulullah kata, jom keluar, kita pergi buru tentera musyrikin yang sedang nak balik ke Mekah. Kita pergi macam kita kejar dia orang. Lalu tentera musyrikin ni, mereka juga kononnya nak serang balik Madinah. Lalu mereka berkumpul ramai, mereka hantar wakil pergi jumpa orang Islam. Tentera Rasulullah ni, musyrikin kata, cuba beritahu pada orang Islam ni, allazina qala lahumun nas. Yang wakil musyrikin ni beritahu pada orang Islam bahawa musyrikin sedang bersedia nak serang balik Madinah selepas Uhud. Bila dengar ayat ini, orang beriman jawab, wa qalu hasbunallahu ni'mal wakil. Cukuplah Allah, sebaik-baik kami nak tawakal. Kau orang nak serang, ada tentera ramai lagi nak serang, cukuplah Allah tempat kami nak bertawakal. Kami tawakal pada Allah. Kami datang hadap. Ini kekuatan tawakal para sahabat. Ini ayat yang berkait dengan bab tawakal ni. Boleh faham tak sejarah ni? Sejarah sikit. Ke saya berbelik? Boleh faham tak? Boleh tak faham? Cuba komen sikit, jelas tak kisah ni? Faham. Tak, cuba orang lain. Hello, anybody home? Sebab sejarah ni berbelik sikit. Jelas perang Uhud, tentera musyrikin balik ke Mekah, tentera Islam balik ke Madinah. Ada yang cedera. Rasulullah kata, jom bangkit balik yang cedera, kita keluar balik menuju ke arah ni. Gitulah. Jadi musyrikin pula nak psycho orang Islam. Beritahu bahawa kami sedang berkumpul nak serang balik Madinah. Orang Islam bila dengar ayat tu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kami tak kisah. Kami tawakal pada Allah. Walaupun kami luka, kami berdarah, kami tak ramai, kami keluar ikut arahan Rasulullah. Ini ikhtiar kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk kami bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman bertawakal, berserah diri. Kepada Allah lah nak bertawakal. Allahu akbar.
Tawakal. Kak Azura faham dan tahu kisah perang Hamra al-Asad. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Apa ni? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Pada Allah lah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Pada Allah lah orang beriman bertawakal. Memanglah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia akan berserah kepada Allah. Hari ni kita suami nak keluar pergi kerja cari rezeki, selama ni stay at home. Tapi kat luar sana ada risiko sekarang ni, COVID masih belum habis. Apa? Omicron hak baru tu. Omicron. Tawakal. Kita dah ikhtiar, kita dah usaha, kita dah SOP, tawakal. Kita cari dah suplemen, patuhi SOP, kita jaga tawakal pada Allah. Orang beriman ditawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama dah, bulan tahun 2020 nak pergi umrah. Duit bayar dah, cuma tangguh. Habis sekarang macam mana? Tengah cerita takut tu kat sana aku ada lagi. Kita ikut SOP, kita berikhtiar, kemudian kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Life must go on. Kehidupan mesti diteruskan. Takkanlah tak nak keluar rumah pula. Anak-anak nak pergi sekolah. Ya, patuhi SOP, usaha, cari suplemen, tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Banyak ayat-ayat Quran berkait dengan tawakal. Bila kamu dah putuskan satu-satu azam, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita bila nak buat satu-satu keputusan, ada orang dia buat keputusan nak berhenti kerja. Ada orang dia buat keputusan nak mulakan bisnes. Ada orang dia buat keputusan, saya buat keputusan Ustaz, saya nak balik kampung. Saya let go dah rumah saya kat KL ni, jual beli tanah kat kampung. Saya buat rumah, saya nak cucuk tanam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Cumanya sebelum buat keputusan itu istikharahlah. Sebelum buat keputusan itu tanyalah nasihat dan pandangan orang lain yang lebih tahu. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia pasti mencukupi untuknya. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah untuknya. Ya Allah. Kita dah suasana kita macam mana nak tawakal? Isu apa Suasana kita sekarang mungkin yang ramai bersama saya petang ni, ibu-ibu dan ayah-ayah. Tawakal dalam perkara apa? Tawakal kita. Contoh. Cuba sebut. Nak tawakal dalam perkara apa? Macam mana nak tawakal? Tadi saya sebut satu, anak-anak pergi ke sekolah. Kita ikhtiar semua, kita doa, tawakal. Suami nak pergi kerja. Ikhtiar semua, tawakal. Dan begitulah perkara-perkara lain. Ingat, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti mencukupi untuknya. Cukup, Allah mencukupkan untuk dia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah, cukup. Allahu akbar. Inilah yang dipegang oleh para sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Bayangkan seorang sahabat Abdullah ibn Huzafah yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bawa berita, nak bawa surat Rasulullah kepada Raja Parsi, Kisra. Raja Parsi ni dia bukan saja dia raja, dia mengaku Tuhan. Dia menyembah api di Parsi sana. Rasulullah nak hantar surat, nak ajak mereka masuk Islam. Rasulullah pilih seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Huzafah. Ambil surat ni, bagi ke tangan Raja Parsi. Jadi kawan tu terima surat, terima arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meluncur pergi dengan kudanya. Tawakal pada Allah.
Dia tak fikir dah nak pergi Parsi, nak cakap bahasa apa nanti. Translator ada ke tidak? Macam mana nak beritahu? Apa akan berlaku tengah jalan? Ajak pula raja masuk Islam, nanti kena sembelih aku. Dia tak tanya banyak. Bila ini arahan Rasulullah, bawa surat ini, wahai Abdullah bin Hudzafah, jumpa raja Parsi, dia ambil surat, naik kuda terus menuju ke Parsi. Ini tawakal para sahabat. Perjalanan dari Madinah ke Iran jauh tu. Tapi dah arahan Rasulullah, tawakal ala Allah. Bila dia pergi, dia sampai orang ke nak masuk istana Raja Parsi, dia beritahu ada surat dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu balang kat istana kata bagi surat tu aku bagi ke raja. Dia kata tak boleh. Nabi Muhammad pesan kat aku suruh serah by hand pada raja sendiri. Tengok dia. Arahan Rasulullah macam tu dia buat. Tak boleh, saya tak boleh bagi wakil Rasulullah, saya serah pada raja. Lalu Raja Parsi kata tak apa, bagi dia masuk. Abdullah ibn Hudzafah serah surat ini pada Raja Parsi. Serah. Raja Parsi pun panggil orang dia, suruh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadur Rasulillah ila Kisra Malik Faris. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra. Raja tak ada dengar. Raja kata apa? Siapa Muhammad ini? Sebut nama dia dulu sebelum nama aku. Lalu Raja Kisra ambil surat, koyakkan surat. Abdullah ibn Hudzafah dikeluarkan dari tempat raja tadi, sampai kat luar, dia naik kuda, dia pecut kuda dia balik ke Madinah. Tugas aku dah selesai. Tugas aku serahkan surat pada Raja Parsi. Dan aku tengok Raja Parsi koyakkan surat. Aku dibawa keluar. Dia pun naik kuda, dia pecut balik ke Madinah. Bila raja tenang, raja kata mana wakil tadi? Panggil, aku nak bunuh. Dia orang cari kat luar, tak ada dah Abdullah bin Hudzafah. Kejar tak dapat. Kawan tu balik sampai ke Madinah. Tengok tawakal dia. Yang penting aku dah jalankan tugas, serah pada Rasulullah. Dia balik ke Madinah, dia cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raja Parsi Mazzaqa telah koyakkan surat Rasulullah. Abdullah bin Hudzafah cerita kat Rasulullah. Rasulullah kata, Mazzaqallahu mulkah. Moga-moga Allah akan koyak rabakkan kerajaan Raja Parsi. Ni dia. Tawakal dia tinggi para sahabat Nabi ni. Sebab apa? Iman dan yakin dia begitu hebat. Sebab tu dia tawakal tinggi. Abdullah Hudzafah ni menarik zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia bersama tentera zaman Sayyidina Umar berperang pula dengan Rom. Dengan Rom. Tak di Parsi. Dengan Rom pun dia pergi berperang. Ni sahabat ni. Abdullah bin Hudzafah. Lalu dalam perang itu ada beberapa orang sahabat tentera Islam yang ditawan oleh tentera Rom. Raja Rom masa ketika itu, Raja Rom cakap, di kalangan orang Islam ni ada tak? Ni zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Raja Rom kata, di kalangan tentera Islam yang kita tangkap ni, ada tak yang sempat dengan Muhammad dulu? Ada tak anak murid Muhammad? Sebab ni zaman Sayyidina Umar. Ada tentera tabi'in. Ada tentera yang tak sempat dengan Nabi Muhammad. Orang muda. Lalu Raja Rom kata di kalangan tentera ada tak yang mana-mana yang sempat dengan Muhammad dulu? Lalu Abdullah ibn Hudzafah yang pergi ke Parsi tadi, ni Rom pula. Abdullah ibn Hudzafah kata, saya. Lalu dipanggil. Raja Rom kata, wahai Abdullah, mari masuk agama Nasrani. Tanassar, jom masuk agama Kristian. Aku akan bebaskan kamu. Abdullah Hudzafah kata, dah, aku tak akan masuk Kristian. Raja Rom tanya lagi, wahai Abdullah, jom masuk agama Kristian. Kerajaan yang ada aku sekarang, kita bagi dua. Ambil kau separuh, aku separuh. Tengok. Ajak masuk Kristian, dia offer jawatan timbalan. Kerajaan Rom ni kita bagi dua. Kau masuk Kristian, kau ambil separuh, aku ambil separuh. Abdullah ibn Hudzafah tengok tawakalnya yang sangat tinggi. Dia kata, nak, aku tak nak. Kamu beri seluruh kerajaan kamu pun aku tak nak. Lalu Raja Rom ini menghantar seorang perempuan masuk dalam tempat
penjara yang tahan Abdullah bin Huzafah ini masukkan perempuan untuk menggoda dia. Ada riwayat sebut perempuan tu telanjang depan dia. Tapi dia tak layan. Sehingga perempuan itu keluar, perempuan itu report pada Raja Rom. Kamu hantar aku pada manusia ke pada patung ni? Perempuan tu kata. Kamu hantar aku pada manusia ke ataupun pada patung? Dia tak respon langsung kat aku. Abdullah ibn Huzafah. Lalu dia diheret. Raja Rom kata, hai kerah kepala dia orang ni. Cuba nyalakan api. Nyalakan api, panaskan minyak yang menggelegak. Lalu Raja Rom tanya Abdullah bin Huzafah, mari masuk agama Kristian. Nanti aku akan tolak kamu dalam minyak panas ni. Abdullah bin Huzafah kata, aku takkan masuk agama Kristian. Aku berserah pada Allah urusanku. Lalu Raja Rom tadi heret dua orang sahabat Nabi tawanan perang di hadapan Abdullah ibn Huzafah. Dihumbankan dua orang sahabat dalam minyak panas yang menggelegak, mati depan Abdullah bin Huzafah. Abdullah bin Huzafah tengok sahabatnya yang gugur syahid. Ketika itu Raja Rom kata, masuk Kristian, aku bebaskan kamu. Tak, aku tak nak. Lalu Raja Rom kata, heret dia, umban ke dalam minyak panas. Pada saat itu Abdullah bin Huzafah menitiskan air mata. Raja Rom kata, aku berjaya dah. Baru mengalah. Dia tak dikerah nak heret masuk dalam api, dalam minyak panas, baru menitiskan air mata. Raja Rom kata, beres. Okey, bolehlah, jom masuk Kristian. Tak nak, aku tak nak masuk Kristian. Habis kenapa kamu menangis? Abdullah bin Huzafah menjawab, aku menangis kerana aku memikirkan aku hanya ada satu nyawa untuk aku korbankan demi Islam. Hari ni aku ada satu, aku mati habis dah. Kalaulah aku ada banyak nyawa, sebanyak rambut di kepalaku ini, semuanya aku akan gunakan untuk mati kerana Islam. Terkejut Raja Rom dengar. Raja Rom kata, orang macam ni pelik. Okey, aku bebaskan kamu, cuma kamu kena bangun dan cium dahi aku, kata Raja Rom. Bangun, cium dahi aku. Abdullah bin Huzafah fikir, ya, cium dahi Raja Rom tak ada masalah. Cium dahi, itu penghormatan. Abdullah bin Huzafah kata, boleh. Dengan syarat, kamu bebaskan, bukan aku seorang, kamu kena bebaskan semua tawanan perang. Raja Rom kata, kerana kamu punya pasal, aku bebaskan semua. Bangun, cium kepala aku. Abdullah bin Huzafah bangun, cium dahi Raja Rom, lalu Raja Rom membebaskan Abdullah bin Huzafah dan para sahabat yang masih hidup bebas. Tengok tawakal ni yang sangat tinggi. Bila dia orang ni balik sampai ke Madinah, Abdullah bin Huzafah cerita pada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Lalu Khalifah Umar bin Al-Khattab bangun. Umar kata, kamu wahai Abdullah lebih layak untuk dicium kepalamu. Lalu Sayyidina Umar bangun dan cium dahi dia. Dia orang pun pakat cium dia, dahi dia. Orang kita kalau tok guru, orang alim, orang hebat dihormati, kita kan cium tangan. Kan kita cium tangan. Orang Arab dia tak cium tangan, dia cium dahi, dia kepala. Jadi sebagai penghormatan, Abdullah bin Huzafah cium dahi Raja Rom. Sayyidina Umar khalifah memuliakan dia. Orang seperti kamu lebih layak untuk dicium dahinya. Sayyidina Umar pun cium dahi. Hormat pada orang bawah. Ini khalifah Umar bin Khattab. Dan inilah kehebatan tawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah pasti cukup dah Allah. Allahu akbar. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Dan bertawakallah kepada Tuhan yang maha hidup yang tidak akan mati. Bertawakallah pada Tuhan yang maha hidup dan tidak mati. Wa qala ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu,
Oh ya, pula. Bismillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka hati mereka itu menjadi ketakutan, menggeletar. Juga apabila ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, maka bertambah-tambahlah keimanan mereka. Dan mereka itu sama bertawakal kepada Allah Tuhannya. Sifat orang beriman, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, menggeletar hati-hati mereka, ketakutan, gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibaca ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka dan mereka itu bertawakal kepada Allah. Ini sifat orang beriman. Bila dengar nama Allah, mereka jadi gerun. Bila dibaca ayat-ayat Quran, mereka bertambah kuat iman mereka dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang Imam Nawawi susun sebagai mukaddimah kepada tajuk, kepada bab tawakal, bab yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk kepada hadis, sebab hadis yang pertama ni agak panjang dan memerlukan syarah yang panjang. Jadi kalau ada soalan tak? Ada soalan ataupun ada siapa-siapa nak berkongsi pendapatan pun boleh. Okay. Saya rasa saya tak baca lagi hadis yang pertama ni. Sebab hadis pertama ni kita memerlukan penjelasan yang agak panjang. Kita ada masa sekejap je lagi. Kita ada masa 10 minit saja lagi. Ada siapa nak tanya soalan ke? Berkait dengan tajuk tawakal ni. Kalau ada, ataupun ada siapa yang nak pengalaman dia yang dia lalui masa di Mekah ke, masa bersalin ke, masa hadapi kesusahan, suspend, jadi mangsa banjir ke, tawakal dia pada Allah, akhirnya Allah Ta'ala beri jalan keluar pada dia. Ada soalan nak tanya? Ada orang, saya pernah sebut dulu, dia dapat lama tak ada projek, orang meniaga wiring, lama tak ada projek, tiba-tiba dapat projek 35,000 je untuk wiring sebuah kedai. Bila dia dapat tahu kedai nak niaga arak, tak jadi dia ambil projek itu. Tawakal pada Allah, cari. Alhamdulillah, akhirnya dapat rezeki lain yang lebih baik lagi. Ini tawakal. Tawakal kepada Allah. Tapi orang kita yang silap faham itulah, dia tidak ikhtiar. Tawakal ni kena ikhtiar dulu, baru kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tu sebahagian daripada tawakal kita kan Ustaz. Sebab tawakal itu pekerjaan hati. Doa ni masuk dalam usaha dan ikhtiar kita. Lepas doa, dia usaha. Lepas tu saya macam suasana COVID sekarang. Saya selalu sebut berulang kali, ada 4 ikhtiar kita, ada 4 usaha. Usaha kita yang pertama sebagai ikhtiar, kita ambil vaksin. Lepas ambil vaksin, kita patuhi SOP, sanitize, distancing, mask. Yang ketiga, kita carilah makanan-makanan, suplemen untuk kuatkan immune system. Kalau saya duduk amal batu sauda, minyak zaitun, madu. Bukan saja amal sendiri, saya berniaga pula benda ni. Niaga habatus sauda sejak 2014 lagi. Yang keempat, ikhtiar kita, doa. Jadi ini usaha kita, 4 ni. Vaksin, SOP, suplemen, doa. Ini ikhtiar kita. Last sekali lepas ikhtiar 4 ni, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa tu ikutlah nak letak tawakal ke usaha ke, tapi kita melihat dia sebagai satu usaha juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita berdoa pada Allah. Lepas segala ikhtiar ini, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada soalan lain berkait dengan tawakal? Ada tak? Saya sengaja saya stop baca ni sebab hadis yang pertama ni agak panjang dan
hadis tu panjang dan penjelasan panjang. Kita insya-Allah kita tegang dalam kuliah akan datang. Ada soalan lain lagi? Ada orang dak petang ni? Berapa orang petang ni? Alhamdulillah ada 42 orang. Ada 42 orang masih mendengar. Are you there? Masih mendengar Ustaz. Masih mendengar. Okey. Kalau ada siapa-siapa yang ada pengalaman tawakal, hilang suami masa tengah tawaf ke? Hilang suami masa tengah tawaf, kan? Usaha, doa dan tawakal. Ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ada orang sebut apa tu? Duit. Apa duit? D-U-I-T. Doa, usaha, ikhtiar, last sekali T, tawakal. Ada orang dia kata kita nak kita duit penting. Dia kata duit itu penting. D-U-I-T itu penting. Duit penting. D-U-I-T. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tawakal. Ada orang dia obat tak nak makan, doktor tak nak jumpa, vaksin tak nak ambil, dia kata tawakal. Itu salah konsep. Dalam Islam kena ikhtiar dulu baru tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala baru betul. Jangan kita menyalahgunakan istilah tawakal dengan salah faham kita. Ada soalan lain lagi? Allah Rabbi. Ada soalan? Panjang hati ni. Uridat alayya al-umam. Ada soalan? Senyap je petang ni. Hari ni siapa puasa ni? Kes puasa semua hari ni tak boleh cakap. Puasa makan dan puasa bercakap macam Maryam tu. Okey, ada soalan? Saya tak nampak. Saya nampak muka saya seorang di sini. Kat skrin. Ada orang tak ni? Tengok sikit. Klik yang ni. Tak ada. Tak ada. Keluar muka seorang. Tak ada langsung. Boleh dah. Okey. Allah Rabbi. Okey. Ustaz, saya bekerja dengan syarikat yang bersangkut dengan arah Allahu Akbar. Saya bekerja dengan syarikat yang bersangkut dengan arah. Bersangkut tu macam mana tu? Ikhtiar untuk berhenti kerja. Sebelum tu buat solat istikharah 21 kali dan akhirnya hantar surat berhenti kerja. Last day di syarikat dapat offer dari syarikat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahniah Kak Masnita Muhammad Aruf. Bekerja dengan syarikat yang bersangkutan dengan arak. Ikhtiar untuk berhenti kerja. Sebelum tu buat solat istikharah 21 kali. Dan akhirnya hantar surat berhenti kerja. Last day di syarikat dapat offer dari syarikat lain. Ya Allah, ya Allah. Ini terima kasih Kak Masnita. Ini satu perkongsian. Sebenarnya perkongsian ini dia ada unsur tawakal dan ada unsur ayat yang orang Melayu panggil ayat 1000 dinar tu. Dia tak 1000 dinar, lebih pada 1000 dinar lagi. Inilah keputusan yang dibuat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar terhadap masalah dia. Allahu Akbar. Tahniah Kak. Moga-moga diberkati. Kadang-kadang mungkin gaji lebih kecil. Kadang-kadang gaji lebih besar.
Yang saya kata tadi, projek dia tolak sebab berkait dengan arak, dapat rezeki yang lebih banyak lagi. Allahu Akbar. Ini bukan mudah untuk buat keputusan yang Puan Mas Tita ni buat. Bukan mudah. Sebab kita kerja, gaji, fikir lagi macam mana anak-anak, macam mana nak bantu suami cari keuangan. Tapi di sini ada takwa yang diasaskan dengan yakin. Di sini kita tawakal pada Allah, cukuplah Allah. Dapat lebih banyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar, dapat lebih banyak. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Dapat lebih banyak. Better offer. Allahu Akbar. Wa indallahi akbar. Dan pahala keberkatan di sisi Allah lebih besar lagi. Bukan mudah nak buat keputusan. Tetapi hati yang yakin, yang melahirkan takwa, yang menyebabkan kita boleh bertawakal ketika buat keputusan. Hari terakhir kerja dapat offer dah. Better offer lagi. Ya Allah, ya Allah. Inilah maksud ayat yang kita baca ke atas tadi, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, dia pasti akan mencukup. Cukuplah Allah. Yang tawakal pada Allah, cukuplah pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat merealisasikan tawakal yang kita bincang ini, dan Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya kita yakin menatijahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar inilah sedikit untuk petani. Saya sengaja tak baca hadis yang pertama ni sebab hadis pertama ni agak panjang dan memerlukan penjelasan. Insya-Allah panjang umur kita sambung dalam kuliah akan datang. Sekadar ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya ucapkan terima kasih tiap-tiap minggu yang hadir di kuliah ini. Pihak jawatan kuasa bagi tahu saya transfer ada sumbangan keuangan, katanya daripada semua yang hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala berkati, dan saya gunalah